Orang bukan Islam keliru atau salah faham, dia ingat kita orang Islam sembah Kaabah. Non-Muslim, kalau tanya mereka, biasanya kita suka tuduh mereka dulu. Kita kata mereka ni sembah patung berhala. Dia pun tuduh balik, you pun sama juga. You pun sembah Kaabah, pun sembah patung berhala juga. Tapi patung berhala kamu besar lah, dia kata. Persoalannya, kita sembah Kaabah ke? Tak. Macam mana kita nak buat mereka faham bahawa kita sembah kepada Allah, kita tidak sembah kepada Kaabah? Macam mana kita nak terangkan? Sebab non-Muslim ini, tiap-tiap tahun, bulan Ramadan, biasanya mereka, kalau terbuka TV 1, 2, malam-malam, mereka akan ada peluang tengok macam mana orang Islam solat di Masjidil Haram. Betul? Lepas tu, kita bila solat, kita sujud, ada orang yang pegang Kaabah lah, cium Kaabah lah dan sebagainya. Maka dia ingat kita sembah Kaabah. Macam mana nak jelaskan supaya mereka tak salah faham? Yang pertama yang kita boleh buat adalah boleh baca ayat Quran kepada mereka. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 144 dan juga 149. Ada dua ayat Quran. Kalau kita masih ingat lagi, kiblat kita asalnya menghala ke arah Masjid Al-Aqsa. Itu kiblat yang asal. Kemudian Allah perintahkan kita orang Islam tukar kiblat itu menghala ke Masjidil Haram. Betul ke tak betul? So, kalau kita faham kiblat asalnya Masjid Al-Aqsa, Allah perintahkan kita tukar arah itu kepada Masjidil Haram. The direction of the sacred mosque. Artinya apa? Arah itu, bukan bangunan itu. Kenapa satu arah? Satu arah untuk menunjukkan kesatuan, unity. Unity. Bayangkan kalau satu masjid, setiap orang sembahyang atau solat, kita menghala ke arah yang berbeza-beza. Apa akan berlaku? Sahabat ni solat menghala ke sana sebab isteri duduk situ. Sahabat solat menghala ke situ sebab anak duduk situ. Sahabat solat menghala ke sana sebab mak mertua duduk situ. Orang masuk masjid nampak macam mana? Nampak kelang kabut. Sebab itulah Allah perintahkan kita solat tukar kiblat menghala ke Masjidil Haram. Itulah kiblat, menunjukkan kesatuan, unity. Kita bagi ayat Quran, kebanyakan non-Muslim susah nak terima. Sebab mereka belum beriman kepada Quran. Kita kena bagi logik juga. Kita kena bagi tahu dia, bayangkannya, kalau kita pergi ke Mekah, kita bawa Kaabah tu letak di Kuantan. Kalau kita letak di Kuantan, orang Islam selepas ini nanti solat Isyak menghala ke mana? Arah Kuantan ke arah Masjidil Haram? Tetap Masjidil Haram. Betul tak? Walaupun kita alih Kaabah tu letak kat sini, tetap menunjukkan apa? Kiblat kita menghala ke Masjidil Haram. Ini membuktikan apa? Kita orang Islam tidak sembah Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, mana-mana Kaabah pergi kita akan ikut. Betul ke tak betul? Orang yang sembah patung berhala, mana-mana berhala tu pergi, mereka ikut. Satu lagi contoh. Zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang sangat-sangat terkenal, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia selalunya panjat naik Kaabah, atas Kaabah, pijak Kaabah. Apa dia buat? Memberi azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pijak Kaabah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jelas bahawa kita orang Islam tidak sembah Kaabah. Orang yang sembah Kaabah, orang yang sembah berhala, dia tak akan pijak. Kalau tak percaya, kita buat eksperimen. Cuba buat eksperimen. Kita minta kawan-kawan Hindu kita keluarkan patung-patung berhalanya. Siva, Parvati, Ganesha, Murugan, Saraswati dan sebagainya. Orang Cina minta dia keluarkan patung-patung berhalanya. Tuak Pek Kong, Kuan Kong, Tuti Kong, Omi Thor dan sebagainya. Boleh? Tak apalah, tak biasa dengan nama-nama ni, tak apa. Yang penting, mereka yang sembah patung berhala ni, kita minta mereka buat kerjasama untuk buat eksperimen. Apa kita buat? Kita pijak Kaabah dulu. Kita buat satu Kaabah, kecil punya. Kita panjat atas Kaabah, pijak dulu. Lepas tu, kita minta mereka, silakan, silakan. Jangan segan-segan. Silakan, silakan.
Rasa-rasa mereka akan pijak ke tidak? Mereka akan pijak tak? Mereka tak akan pijak. Kenapa? Sebab mereka sembah patung berhala itu. Kita pijak Kaabah, ini buktikan kita tak sembah Kaabah. Setuju tak? Tambah lagi, zaman Nabi Muhammad SAW, Kaabah ni banyak kali diruntuhkan. Kayu dah reput, kayu dah rosak. Dan kadang-kadang mereka makan masa berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan untuk bina Kaabah tu. Persoalan saya, dalam jangka masa berminggu-minggu, berbulan-bulan tu, semasa Kaabah belum dibina, belum siap dibina, orang Islam satu dunia solat ke cuti? Jawab betul-betul. Tetap kita solat 5 waktu. Kaabah ada ke, Kaabah tak ada ke, tetap solat 5 waktu. Setuju tak? Ini buktikan kita tidak sembah Kaabah. Tambah lagi, tiap-tiap hari berjuta-juta orang Islam pijak Kaabah. Kat rumah ada sejadah tak yang ada gambar Kaabah tu? Pernah tak kamu terpijak? Ada cakap tak? Sorry. Ada? Astaghfirullahalazim. Ada? Juta orang pijak Kaabah, tak ada apa-apa pun. Kalau orang yang sembah patung berhala, termasuk gambar berhala pun mereka tidak akan pijak. Setuju ke tak setuju? Orang yang sembah patung berhala, termasuk gambar berhala pun mereka tak akan pijak. Ini menunjukkan apa? Kita tidak sembah Kaabah. Setakat inilah saya dah masuk Islam 23 tahun. Tak pernah saya dengar ada orang Islam sembah Kaabah. Hanya solat menghala ke arah Kaabah tu ada, sembah Kaabah tu tak ada. Tapi kalau sesiapa yang ingin sembah, bagi saya tempat tersediakan untuk dia adalah api neraka. Kenapa? Sebab telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam kita tauhid kepada Allah. Kita tidak sembah apa-apa. La ilaha illallah. Kita tak akan sembah apa-apa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So, jelas tak kita orang Islam tak sembah Kaabah? Maka kita kena bagi keterangan sedemikian supaya orang bukan Islam faham bahawa kita tidak sembah Kaabah.